Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Fazin Aisyah binti Nurul Aiman dan rakan sekumpulan saya iaitu Nurul Aisyah binti Zulkizam dan Nur Alia binti Sabri akan membentangkan hasil tugasan kami. Tugasan kami adalah untuk menganalisis artikel ilmiah yang dipilih dari sudut keutuhan wacana, sumber rujukan dan juga kejelasan. Jurnal yang telah kami pilih ialah Motivasi Membaca, Persekitaran Membaca di Rumah dan Sikap Membaca dalam kalangan pelajar Universiti Putra Malaysia UPM. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang pecahan yang terdapat di dalam keutuhan wacana. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah keutuhan semantik, yang kedua keutuhan gramatikal, yang ketiga keutuhan leksikal dan yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Yang pertama, keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan kajian makna istilah yang membawa maksud erti yang penting. Keutuhan semantik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan syarat dan hasil, hubungan sebab dan tujuan, yang terakhir hubungan sebab dan hasil. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 3 bahagian iaitu yang pertama penanda rujukan, yang kedua elipsis dan yang ketiga penanda hubung. Yang seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merujuk pada hubungan bahagian wacana iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana tersebut. Keutuhan leksikal terbahagi kepada 5 bahagian iaitu hiponim, antonim, sinonim, pengulangan kata dan koloklasi. Yang terakhir, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merupakan bidang yang menyelidiki bunyi bahasa menurut segi fungsionalnya sahaja. Antara contoh keutuhan fonologi ialah titik dua bertindih, noktah, koma, tanda soal dan juga tanda sepang. Yang seterusnya, kejelasan. Kejelasan terbahagi pada 6 bahagian iaitu yang pertama, penulisan ayat jelas, penggunaan bahasa formal, penulisan secara objektif, penggunaan akronim, perkembangan idea secara kohesif, perkembangan idea secara koheren. Yang terakhir ialah sumber rujukan. Terdapat 3 sumber rujukan yang digunakan oleh penulis di dalam jurnal yang telah kami temui iaitu yang pertama akhbar online, yang kedua jurnal, yang ketiga internet. Sila imbas QR code di bawah untuk penerangan yang lebih jelas. Baiklah, saya dan juga saudari Aisyah dan juga saudari Alia akan menerangkan dengan lebih jelas tentang apa yang telah kami analisis daripada jurnal yang telah kami pilih dari segi keutuhan wacana, kejelasan dan juga sumber rujukan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan salah satu pecahan yang terdapat dalam keutuhan wacana. Yang pertama ialah sebab dan akibat. Selain itu, responden mempunyai motivasi yang tinggi untuk membaca apabila adanya penglibatan daripada ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan dan juga pustakawan. Di sini kita dapat lihat responden mempunyai motivasi yang tinggi untuk membaca, iaitu bukan akibat, dan sebabnya ialah apabila adanya penglibatan daripada ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan dan juga pustakawan. Yang seterusnya ialah pelajar-pelajar sangat bermotivasi dalam menggunakan e-buku. Ia merupakan sebab. Akibatnya ialah kerana menjimatkan masa, memudahkan pelajar untuk mencari buku yang diperlukan, meningkatkan tabiat membaca mereka, dapat membaca dengan selesa di rumah dan meningkatkan bilangan bacaan buku yang dibaca oleh mereka. Ayat yang terakhir ialah langkah yang proaktif dalam pembentukan generasi yang membaca memerlukan peruntukan dana khas dan penubuhan agensi yang mengawal segi program ini. Ia merupakan sebab dan akibatnya sebagai nadi dalam menggerakkan budaya membaca. Yang seterusnya ialah sebab dan tujuan.
Ayat pertama ialah motivasi membaca dan persekitaran membaca di rumah mempunyai hubungan signifikan dengan sikap membaca dalam kalangan pelajar UPM. Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sikap membaca yang positif, pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa terutamanya perlu mewujudkan persekitaran membaca yang kondusif di rumah agar dapat memupuk motivasi membaca dan sikap yang positif dalam kalangan anak-anak. Di sini kita dapat lihat untuk melahirkan generasi yang mempunyai sikap membaca yang positif merupakan tujuan, dan sebabnya ialah pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa terutamanya perlu mewujudkan persekitaran membaca yang kondusif di rumah agar dapat memupuk motivasi membaca dan sikap yang positif dalam kalangan anak-anak. Ayat yang seterusnya ialah pihak universiti dan pensyarah juga perlu mengambil langkah yang proaktif dalam mempromosi dan menggalakkan amalan baca, iaitu sebab agar ia terus menjadi satu budaya dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi yang merupakan tujuan. Ayat yang terakhir ialah pelajar khususnya menggunakan aplikasi teknologi dan internet bagi memudahkan mereka, iaitu sebab untuk berbincang, berkongsi dan mendapatkan maklumat dengan lebih cepat, iaitu tujuan. Baiklah, yang seterusnya ialah sebab dan hasil. Ayat pertama yang dapat kami cari daripada jurnal yang telah kami analisis ialah membaca adalah jampatan ilmu yang merupakan sebab. Hasilnya, melalui pembacaan, kita dapat menambah pelbagai ilmu pengetahuan. Menurut Chetri dan Rohit 2013, membaca dapat membantu meningkatkan pengetahuan seseorang terutama dalam mengenai minat tertentu, menyelami pemahaman tentang diri sendiri dengan lebih mendalam dan mempelajari proses tentang manusia itu sendiri. Ayat yang seterusnya ialah kemajuan teknologi, iaitu merupakan sebab. Hasilnya menjadi penyelesaian kepada permasalahan kesuntukan masa ibu bapa. Ayat yang terakhir ialah bantuan daripada orang sekeliling, iaitu sebab. Hasilnya dapat memberi motivasi kepada responden untuk menjadi pembaca yang baik. Yang terakhir ialah syarat dan hasil. Jika ayat yang pertama ialah jika motivasi seorang itu bertambah yang merupakan syarat, maka individu tersebut akan rajin membaca, iaitu hasil. Ayat yang seterusnya ialah kanak-kanak lebih bermotivasi untuk membaca, iaitu merupakan hasil, dan syaratnya ialah jika sekiranya buku itu berdasarkan minat, pilihan dan berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan komponen-komponen yang berada dalam keutuhan leksikal. Antonim. Antonim adalah perkataan yang berlawanan antara satu sama lain. Contohnya, dapat dilihat melalui ayat ini. Selain itu, penaitarafan Dewan Bahasa dan Pustaka dari aspek populariti dan kualiti akan mampu memberi implikasi yang positif kepada budaya membaca kerana badan tersebut tidak begitu dikenali oleh kanak-kanak dan remaja. Perkataan kanak-kanak mempunyai perkataan berlawanannya adalah remaja. Manakala sinonim pula adalah perkataan yang sama maksud. Contohnya, membaca dapat membantu meningkatkan pengetahuan seseorang terutamanya dalam mengenal pasti minat tertentu, menyelami pemahaman tentang diri sendiri dengan lebih mendalam dan mempelajari proses tentang manusia itu sendiri. Perkataan menyelami mempunyai maksud yang sama seperti mendalam. Hyponim pula adalah ayat yang membawa maksud yang akan memberikan contoh. Contohnya, dapat dilihat pada ayat pertama. Seterusnya, kerjasama pihak Kementerian Amalan diperlukan dalam memudahikan aktiviti membaca melalui program-program berimpak tinggi seperti penganjuran, karnival, kempen dan sebagainya. Perkataan yang diwarnakan dengan hijau itu menunjukkan bahawa ayat ini mengandungi contoh-contoh dan contoh-contoh itu mestilah berkait rapat tentang apa yang telah diperkatakan. Contohnya program-program berimpak tinggi seperti penganjuran karnival, kempen dan sebagainya. Okay. Contoh yang kedua pula, selain itu, responden punya motivasi yang tinggi untuk baca apabila adanya pelibatan daripada ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan juga merupakan contoh yang berkait bagi responden yang bagi faktor yang akan menyebabkan responden punya motivasi yang tinggi.
Pengulangan kata dapat dilihat apabila perkataan itu diulang lebih daripada satu kali dalam satu ayat yang sama. Contohnya, membaca adalah jambatan ilmu kerana melalui pembacaan kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Pengulangan kata di sini adalah ilmu. Yang kedua, sikap membaca adalah perasaan atau apa yang dirasai oleh seseorang individu tentang membaca. Pengulangan katanya adalah membaca. Yang ketiga, pelajar-pelajar sangat bermotivasi dalam menggunakan e-buku kerana menjimatkan masa, memudahkan pelajar untuk mencari buku yang diperlukan, meningkatkan tabiat membaca mereka, dapat membaca dengan selesa di rumah dan meningkatkan bilangan baca. Jadi pengulangan kata di sini adalah buku. Kolokasi juga dikenali sebagai mempunyai perumahan yang sama seperti kata majmuk. Contohnya, membaca adalah jambatan ilmu kerana melalui pembacaan kita dapat menambah pelbagai ilmu pengetahuan. Jambatan ilmu merupakan kolokasi daripada dua perkataan yang berbeza, namun apabila digabungkan dalam menjadi satu perkataan, ia membawa satu maksud yang bermakna dan berbeza. Yang kedua, motivasi merupakan keadaan dalaman yang menggerak dan memberi arah kepada pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Tingkah adalah satu perkataan yang berbeza, laku juga adalah satu perkataan yang berbeza. Apabila digabungkan, tingkah laku membawa maksud kepada seperti perlakuan seseorang. Seterusnya, pelajar juga boleh menjalankan kajian berkenaan sikap membaca dalam kalangan masyarakat berdasarkan latar belakang. Latar belakang merupakan kolokasi. Dan akhir sekali, satu set soalan cerdik yang mengandungi 4 bahagian digunakan dalam kajian ini untuk mengenal pasti dan mengukur maklumat latar belakang responden, motivasi membaca, persekitaran membaca di rumah dan sikap membaca. Soal selidik juga merupakan kolokasi di mana soal dan selidik apabila digabungkan ia membawa maksud yang bermakna. Pembentangan diteruskan dengan membentangkan komponen-komponen yang berada dalam keutuhan gramatikal. Penanda rujukan merujuk kepada kata nama yang digunakan dalam sesuatu ayat. Contohnya, bahan bacaan atau salin menjadi pilihan terutamanya bagi golongan muda. Pelajar khususnya menggunakan aplikasi teknologi dan internet bagi memudahkan mereka untuk berbincang, berkongsi dan mendapatkan maklumat dengan lebih cepat. Mereka adalah kata ganti nama. Kemudian, membaca adalah jambatan ilmu kerana melalui pembacaan kita dapat menambah pelbagai ilmu pengetahuan. Kita juga merupakan penanda rujukan kerana ia merupakan kata nama. Contoh yang ketiga, apabila tajuk buku yang dibacakan berdasarkan minat dan pilihan, berkaitan dengan kehidupan seharian dan mempunyai gambar yang menarik berbanding perkataan yang banyak, akan mendorong mereka untuk membaca gembira dan mempunyai tahap motivasi membaca yang tinggi. Dalam ayat ini, mereka merupakan penanda rujukan. Elipsis merujuk kepada perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada perkataan sebelumnya. Contohnya, pihak universiti dan pensyarah juga perlu mengambil langkah yang proaktif dalam mempromosi dan menggalakkan amalan membaca agar ia terus menjadi satu budaya dalam kalangan pelajar di institut pengajian. Jadi perkataan ia digunakan untuk merujuk kepada amalan membaca. Contoh yang kedua, selain itu, kajian oleh Apokot dan Ukwama berkenaan impak penggunaan e-buku sebagai motivasi membaca dalam kalangan pelajar di Universiti Nigeria mendapati pelajar di dua universiti iaitu Universiti Nigeria dan Universiti Jos tahu mengenai e-buku dan mereka dapat mengakses e-buku tersebut melalui Google. Jadi perkataan mereka digunakan bagi merujuk kepada kalangan pelajar tersebut. Penanda hubung adalah lebih dikenali sebagai kata hubung. Jadi contoh yang pertama, pada era globalisasi ini, membaca bukan sekadar tertumpu pada bahan fizikal tetapi juga melalui medium atau salin. Penanda hubung yang digunakan adalah tetapi. Kemudian, hasil kajian ini dapat menerangkan tentang sikap membaca dalam kalangan pelajar UPM ini sama ada positif atau sebaliknya serta hubungannya dengan motivasi membaca dan persekitaran membaca di rumah. Penanda hubung yang digunakan adalah atau. Kemudian yang ketiga, apabila tajuk buku yang dibaca berdasarkan minat, pilihan berkaitan dengan kehidupan seharian dan mempunyai gambar yang menarik berbanding perkataan yang banyak, akan mendorong mereka untuk membaca gembira dan memiliki tahap motivasi membaca yang tinggi. Jadi penanda hubung yang digunakan adalah dan. Sebagai pengetahuan, penanda hubung digunakan bagi menggabungkan ayat-ayat tunggal dalam ayat-ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk yang panjang dan gramatis. Seterusnya, saya akan terangkan tentang aspek keutuhan fonologi. Maksud keutuhan fonologi ialah hubungan wacana dan aspek fonologi berdasarkan hentian, intonasi atau nada suara. Unsur-unsur tersebut dapat membezakan suatu wacana.
Dalam artikel yang kumpulan kami selidik hanya mempunyai wacana tulisan sahaja, iaitu unsur-unsur paralinguistik merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana seperti tanda baca, iaitu noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Antara contoh-contohnya ialah yang pertama, penggunaan noktah. Contoh ayat, membaca adalah jambatan ilmu. Kerana melalui pembacaan, kita dapat menambah pelbagai ilmu pengetahuan. Di sini terdapat penggunaan noktah pada akhir ayat. Yang kedua, penggunaan koma. Menurut Chetri dan Roth 2013, membaca dapat membantu meningkatkan pengetahuan seseorang, terutamanya dalam mengenal pasti minat tertentu, menyelami pemahaman tentang diri sendiri dengan lebih mendalam, dan mempelajari proses tentang manusia itu sendiri. Di sini kita dapat lihat terdapat penggunaan koma. Yang ketiga, penggunaan tanda soal. Contoh ayat, timbul persoalan, apakah faktor yang mempengaruhi sikap membaca yang positif dalam kalangan para pelajar? Di sini terdapat penggunaan tanda soal pada akhir ayat. Ayat seterusnya, contoh ayat, satu set borang soal sidik yang diedar kepada responden mengandungi 3 instrumen, iaitu Survey of Adolescent Reading Attitudes, Motivations for Reading Questionnaire, MRG, dan Students Reading Environment at Home, Exposure and Sport. Di sini terdapat penggunaan titik dua bertindih. Dan yang terakhir, penggunaan tanda sepang. Contoh ayat, selain itu responden mempunyai motivasi yang tinggi untuk membaca apabila adanya penglibatan daripada ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan dan juga pustakawan. Di sini kita dapat lihat terdapat penggunaan tanda sepang pada perkataan guru-guru dan rakan-rakan. Seterusnya ialah aspek kejelasan. Maksud kejelasan atau jelas ialah mudah difahami, dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat sama-sama dan tidak kabur. Kejelasan juga menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu, dan tidak menggunakan perkataan yang berbelit-belit dan panjang. Antaranya ialah bahasa formal. Contoh ayat ialah, pada era globalisasi ini, membaca bukan sekadar tertumpu kepada bahan fizikal, tetapi juga melalui medium atas talian. Yang kedua ialah penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif merupakan mempunyai tujuan yang tersendiri untuk menyampaikan sesuatu secara objektif dengan menekankan perkara yang serius dan juga mengelilingi fakta yang disokong oleh bukti yang kukuh. Contoh ayat ialah, membaca juga merupakan satu pemahaman terhadap perkataan yang melibatkan proses pemikiran seseorang individu. Karya Dennis dan Chan 2015. Selain itu, perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas ialah mengandungi bahasa yang positif, iaitu menggunakan bahasa yang dapat menarik minat pembaca. Kedua, tidak menggunakan dialek. Kita perlu menggunakan bahasa yang formal dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, menggunakan ejaan yang betul. Hal ini dapat memberi kefahaman kepada pembaca bila membaca sesuatu bahan bacaan. Seterusnya, kekal dan fokus pada isi yang pertama. Yang bermaksud kita perlulah memfokuskan satu isi sahaja dalam setiap keterangan yang diberi. Hal ini dapat mengelakkan kekeliruan pembaca apabila membaca, kerana mereka apabila berlakunya banyak isi, mereka kurang faham apa yang ingin disampaikan. Antara contoh teks yang kami dapat ialah, berdasarkan kajian lepas, antara faktor yang mempengaruhi sikap membaca adalah motivasi membaca. Kesri 2015, Karni 2013. Motivasi merupakan keadaan dalaman yang menggerak dan memberi arah kepada pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Ma'ruf dan Haslinda 2004. Motivasi merupakan elemen yang penting dalam diri seseorang dalam apa jua aspek kehidupan, termasuk dalam aktiviti membaca. Terdapat juga jenis motivasi, iaitu intrinsik dan ekstrinsik.
Apabila seseorang itu melakukan sesuatu aktiviti disebabkan faktor dalaman seperti minat dan perasaan terhadap aktiviti tersebut, ia dikenali sebagai motivasi intrinsik. Tetapi jika seseorang itu melakukan aktiviti disebabkan faktor luaran seperti mendapat ganjaran, ia dikenali sebagai motivasi intrinsik. Ickes dan Wakefield 2002. Contohnya, apabila seseorang suka dan menganggap aktiviti membaca itu sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan, aktiviti tersebut mempunyai motivasi dalaman yang kuat terhadap membaca. Manakala, jika seseorang itu membaca sekadar untuk mendapat ganjaran dan bukan dari kehendak sendiri, ia merupakan tolakan daripada motivasi ekstrinsik. Okey, di sini kita dapat lihat terdapat satu ayat yang berwarna hijau, iaitu contohnya apabila seseorang suka dan menganggap aktiviti membaca itu sebagai satu aktiviti yang menyenangkan. Ia merupakan bahasa yang positif kerana ia memberi kepada membaca kesedaran dan juga dapat menarik minat membaca untuk membaca dengan lebih lanjut. Seterusnya, pengembangan idea secara koheren. Koheren adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan koheren, idea-idea yang dihuraikan jelas dan diletakkan dalam urutan logik serta disokong dengan bukti dan contoh. Contoh-contoh ayat ialah membaca adalah jambatan ilmu. Kerana melalui pembacaan, kita dapat menambah pelbagai ilmu pengetahuan. Menurut Chetty dan Roth 2013, membaca dapat membantu meningkatkan pengetahuan seseorang terutamanya dalam mengenal pasti minat tertentu, menyelami pemahaman tentang diri sendiri dengan lebih mendalam dan mempelajari proses tentang manusia itu sendiri. Membaca juga merupakan satu pemahaman terhadap perkataan yang melibatkan proses pemikiran seseorang individu. Dennis Johnson 2015. Dengan membaca, ia memberi kesan yang besar dan penting dalam kehidupan terutamanya dalam bidang pendidikan. Di sini terdapat ayat yang jelas dan mempunyai tujuan yang tertentu. Seterusnya, kohesif. Maksud kohesif ialah hubungan antara bahagian dalam teks yang menggunakan penanda wasana atau kata penghubung yang sesuai. Konsep kohensi merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana yang memiliki kesepaduan secara utuh dan padu. Perkembangan idea secara kohesi. Contohnya, sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan ibu bapa amat sibuk bekerja bagi memastikan anak-anak mereka mendapat keselesaan. Namun begitu, kemajuan teknologi menjadi penyelesaian kepada permasalahan kesulitan masa ibu bapa. Okey, ayat di sini terdapat penggunaan penanda wasana iaitu namun begitu. Contoh yang kedua, hasil kajian ini jelas menunjukkan bahawa rakyat yang membaca mampu menjadi aset kepada negara. Namun demikian, langkah yang proaktif dalam pembentukan generasi yang membaca memerlukan peruntukan dana khas dan penumbuhan agensi khas yang mengawasi program ini sebagai nadi dalam menggerakkan budaya membaca. Okay, di sini kita dapat lihat penggunaan penanda wasana iaitu namun demikian. Seterusnya, aspek akronim. Akronim atau lebih dikenali sebagai singkatan perkataan atau beberapa perkataan awal atau suku kata pada bahagian awal yang digabungkan menjadi satu ayat. Contoh-contohnya yang pertama ialah kajian yang dilakukan oleh Afidah Morni dan Siti Huzaimah Sahari 2013 berkenaan sikap membaca pelajar di UiTM Sarawak mendapati majoriti pelajar menyukai aktiviti membaca sebanyak 80.6% dan menjadikan aktiviti membaca sebagai hobi. Di sini terdapat lihat penggunaan akronim iaitu UiTM. Contoh yang kedua, hasil kajian ini dapat menerangkan tentang sikap membaca dalam kalangan pelajar UiTM ini sama ada positif atau sebaliknya serta menghubungannya dengan motivasi membaca dan persekitaran membaca di rumah. Okey, contoh ayat kedua terdapat penggunaan akronim iaitu UPM. Okey, di sini adalah penjelasan tentang akronim sebentar tadi iaitu UiTM, singkatan bagi Universiti Teknologi Mara. Manakala UPM ialah singkatan bagi Universiti Putra Malaysia.
Baiklah, saya akan meneruskan pembintangan dengan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai sumber rujukan. Penulis jurnal yang telah kami pilih untuk dianalisis telah memilih akhbar online sebagai salah satu rujukannya. Baiklah, penulis meletakkan nama berita di hadapan dahulu, iaitu berita harian. Seterusnya, penulis meletakkan tarikh dan juga tahun. Contohnya 12 April 2018. Yang seterusnya, penulis meletakkan tajuk akhbar tersebut, iaitu mahasiswa gemar membaca secara atas talian. Dan yang terakhir, penulis meletakkan pautan di mana akhbar tersebut diambil. Seterusnya, penulis menggunakan jurnal sebagai salah satu sumber rujukannya. Penulis meletakkan nama penulis di hadapan terlebih dahulu. Contohnya, Aiza J, Amelia A.T, Afidah M, Siti Huzaman S. Dan seterusnya, penulis meletakkan tahun dan dikurungkan. Contohnya, 2013. Seterusnya, penulis juga meletakkan tajuk jurnal. Contohnya, Students Reading Practice and Environments. Dan selepas tajuk jurnal, penulis meletakkan nama jurnal tersebut, iaitu Indonesian Journal of Applied Linguistics. Dan seterusnya, penulis meletakkan volume di sebelah isu. Contohnya di atas ialah 3 dan isunya adalah 1. Isu tersebut perlulah dikurungkan. Dan seterusnya, penulis meletakkan muka surat jurnal tersebut. Contohnya 17 hingga 28. Dan jika jurnal tersebut mempunyai pautan, perlulah diletakkan. Dan jurnal dan penulis tersebut meletakkan pautan di akhir sekali selepas meletakkan muka surat. Dan yang terakhir, penulis jurnal menggunakan internet sebagai salah satu sumber rujukannya untuk membuat jurnal itu tersebut, iaitu penulis meletakkan nama terlebih dahulu, iaitu QWS, dan meletakkan tahun dalam kurungan, contohnya 2010, dan seterusnya meletakkan tajuk artikel tersebut, iaitu tabiat dan minat membaca di kalangan pelajar tingkatan 4 di SMK Hulu Kelang Gombak. Dan terakhir sekali, penulis meletakkan pautan di mana artikel tersebut diambil. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.